Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita melafazkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia ilmu, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan membenarkan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Ushuluddin. Dan kita sambung masih lagi dalam mukaddimah. Tak masuk lagi tajuk dia. Tajuk kitab lah. Pertama pengenalan ilmu Ushuluddin itu tak masuk lagi. Dan kita sambung. Saya tertinggal kitab Rumi. Jadi tuan-tuan kitab Rumi dengan saya ni kitab Rumi, kitab Jawi dengan saya kitab Rumi. Jadi tak sama. Apa tu ada tanda di mana yang pertemuan yang lalu kita buat di mana ya? Surah 4. Apa tu? Surah 4. Kita dah baca pada pengertian Rasul dan Nabi. Kita tu saya tertinggal ke? Ya, ambil kat sini kita mengucap bismillah. Ya. Okey, jadi kita sambung pada muka surah 4 itu di bawah tu tambih peringatan. Jumpa tak? Muka surah 4 bawah. Baru tu bawah baik ketiga 4 gitu kan. Tambih dalam kurungan dia tulis tambih iaitu peringatan. Jumpa tak? Muka surah 4. Okey. Jumpa kita boleh baca sama. Kalau tak jumpa tak apa. Baik, tambih peringatan. Hukum mengucap bismillah. Bermula hukum mengucap bismillah itu 4 wajah. Bismillah tu hukum mengucap bismillah, basmalah, bismillah sama ada paling ringkas dengan bismillah tadilah. Bismillah. Kalau kita nak minum air, kita baca bismillah seringkas dia dengan nama Allah. Baik. Cuma hak sempurna tu ayat pertama lah surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hukum baca bismillah ni ada 4 wajah, 4 keadaan. Ada kalanya wajib dan ada kalanya sunnah dan ada kalanya haram dan ada kalanya makruh. 4 keadaan hukum baca bismillah. Maka yang wajib itu bismillah pada membaca Fatihah dalam sembahyang. Kerana bismillah itu berada pada surah Al-Fatihah yang merupakan rukun qauli sembahyang. Jadi tak boleh nak tinggal bismillah. Pada mazhab kita Syafi'i yang kita sebut sebelum ni. Bagi mazhab yang lain yang tidak meletakkan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, maka
kita mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama maka wajib. Kalau tak baca rosak sebenarnya. Dan sunat itu segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, padahal bukan zikir semata-mata. Baik, maka tadi wajib, maka datang yang kedua sunat. Pekerjaan yang dicita-cita pada syarak. Mana apa pekerjaan yang kita bercita-cita pada syarak? Mana kata dari hukum syarak itu menepati, tidak bersalahan dengan hukum syarak. Kalau bersalahan maka ada terjadi sunat. Contoh, ini salah betul lah. Nak mencuri, Bismillah, curi. Nak mengair kampung tu kan, Bismillah. Pasal perbuatan itu menyalahi hukum syarak, dilarang. Maka di sana dalam melafazkan Bismillah pada perkara yang dilarang itu adalah haram, dosa. Pasal kita nak membuat perkara dilarang, macam mana boleh kita nak, kita katakan nak ikat dia, nak bersama dan datang hadir dia dengan nama Allah? Dosa, dua kali dosa. Satu dosa kalau kata mencuri tadi, mengair tabung. Satu dosa mengair tabung. Kemudian dua pada Bismillah, dua kali dosa. Bukan kata dengan Bismillah itu tak jadi dosa lah. Hak yang mencuri dah, jangan pula itu, tak betul. Jangan pula tu menghalalkan yang haram. Hak dosa dihalalkan dengan dia tak ada. Selagi mana hak perkara dilarang, apa pun kebaikan di hati bersama dia tetap yang haram. Jangan pula hati yang halal ataupun hati yang berupa sunat ini menyebabkan yang haram tu berubah haram jadi tidak haram dah. Malah dia merupakan satu kesalahan tambah pula. Macam tadi kita sebut, dia nak curi tabung, Bismillah, kan, dapat dua kesalahan. Kesalahan besar mencuri, kesalahan kedua dengan melafazkan Bismillah. Sebab tu Bismillah tu pada pekerjaan yang tadi, yang dicita-cita pada hukum syarak. Baik, itu yang sunat, padahal bukan zikir semata-mata. Maka pada zikir mengingati Allah tu, Allahumma salli ala Muhammad, adalah zikir lah. Apa itu adalah sunat. Walaupun tanpa dimulai dengan Bismillah. Kan subhanallah, kita tidak mula dengan Bismillah, subhanallah. Pasal pekerjaan itu adalah yang sunat. Ya, kita mari subhanallah berzikir, kita mari selawat. Ya. Melainkan pada perkara yang harus, maka kita mulai dia dengan Bismillah, maka dia jadi sunat. Minai ni harus ya. Muna minum tak apa, tak minum tak apa. Cuma pekerjaan minum air dengan Bismillah, maka apa itu sunat, malah mendapat keberkatan dalam minum air. Baik. Kemudian dan tiada syarat untuk suruh mulai dengan yang lainnya, maka sunat dimulai dengan Bismillah. Jadi tiada syarat untuk suruh mulai dengan yang lainnya, maka sunat mula dengan Bismillah. Kalau pada syarat suruh memulai dengan yang lain, maka tiada sunat Bismillah. Contoh kita sebut dalam sebelum ini, iaitulah memulakan khutbah Jumaat kan, Alhamdulillah kan. Naik-naik, naik itu bukan yang hak awal tu Assalamualaikum kan. Selepas daripada Fatih naik saja Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia duduk, tu azan kedua kan. Lepas daripada azan kedua tu, hak tu hak mula khutbah. Hak tadi tak lagi, hak tadi mukadimah pada mula naik, iaitu sebut dulu bila kita berhubungan dengan orang, bila kita nak berhadapan dengan orang, hak mula assalam qabla kalam. Bagi cakap apa, ucap dulu Assalamualaikum. Itu kotik naik Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi duduk pada bila azan kedua.
Naik yang kedua tu baru khutbah. Alhamdulillah nahmaduhu wa ta'ala. Maka bila pada syarak disuruh mulai dengan yang lain daripada bismillah, maka bismillah tu tak jadi sunat. Jangan pula Allah Sayyidina Muhammad kerana kita kata sunat, jadi kita mula dengan bismillah. Bangun-bangun nak mula khutbah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pasal disuruh untuk memulakan dengan tahmid. Baik. Kemudian, dan yang haram itu segala pekerjaan yang haram tadi. Yang ini bukan haramnya itu aridi. Maka haram kita mulai dengan bismillah seperti berzina, itu terwujud tadi. Haram dengan mulai bismillah tadi dengan perkara yang dilarang. Dosa. Jangan pula kita fikir bismillah apa boleh jadi dosa. Wahai bismillah ini dengan nama Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikat ataupun hadir bersama dengan pekerjaan yang haram itu dengan nama Allah. Karena dengan nama Allah ini adalah pada pekerjaan yang disuruh oleh Allah, pada pekerjaan yang dibenar pada syarak, yang benar pada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang haram boleh. Ini jikalau tiada qasak menghinakan nama Allah, haram dosa. Sekira mana tiada dikosak, kosak tu hati-hati, kosaklah hati, tidak tiada hina nama Allah, haram dosa. Pasal pekerjaan juga tu, atau sebut lafaz tu tu. Lafaz tu bismillah curi, bismillah zina, bismillah merokok, bismillah apalah yang dilarang. Pasal lafaz itu tidak kena pada tempat. Sepatut bismillah pada pekerjaan yang dibenarkan syarak. Hal ni tidak ada dalam hati hina nama Allah, maka bagi pula. Dan jika ia kosak yang demikian itu, mana kosak dalam hati dia nak hina nama Allah dengan bismillah tadi zina ataupun perkara yang dilarang yang lain, bismillah tu kosak dalam hati nak hina nama Allah dengan nama Allah tadi kan. Kerana perbuatan itu perbuatan dilarang. Lafaz bismillah mari hati nak hina nama Allah, maka hukum dia nescaya jadi kafir dia. Perkataannya, bukan perkataan. Maksudnya bismillah itu lafaz ni, lafaz boleh ni bismillah, tapi dengan lafaz bismillah boleh jadi kafir. Sebab tadi bukan boleh kita sebut bismillah dalam buat perkara larang ni kafir tak lagi. Sebab hak sebut tadi hak jadi kafir sebab datang dengan hati dia nak hina nama Allah. Pasal tadi hina nama Allah tu, rosak iman tu. Baik, itu haram. Dan yang keempat, dan yang makruh mengucap bismillah itu pada segala pekerjaan yang makruh yang tadi, seperti melihat faraj isteri, seperti contoh itu, ataupun apa-apa perkara makruh yang lain. Maka makruh mengucap bismillah memulai melihat dia. Jadi hak makruh ini atas segala perkara yang makruh untuk buat. Bismillah pada perkara makruh, bismillah itu makruh juga. Kalau perkara makruh lain apa tu adalah lain-lain perkara makruh, maka dalam memudahkan buat perkara makruh tadi ini, bismillah itu adalah juga makruh. Baik. Dan keluar dengan haram zahir itu haram aridi, seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas. Baik. Haram zati, haram aridi. Haram zati ini zat dia haram. Jadi mencuri haram. Mencuri itu haram. Maksud dari sudut mencuri haram, zina haram, merampok haram, zat dia. Zat mencuri itu haram. Maka dalam perkara zat, keadaan diri tadi, keadaan perkara yang dibuat itu adalah haram, maka yang disebut zati tadi. Manakala ardi yang haram tu bukan pada kerana dia haram, disebut dia berbelah. Diberi contoh tadi supaya nampak.
seperti mengambil wudu dengan air yang dirampas. Jadi pertama dalam Allahumma Muhammad, air contoh. Air ni kita rampas tu kita curi ambil dengan orang. Kau ambil tu haram. Haram zati tu dalam ambil air. Pasal curi ke rampas ke pokok semua. Baik. Kemudian air itu pula digunakan untuk ambil wudu. Kan? Hak rokok tadi, hak rampas tadi, hak curi tadi, bismillah haram lah. Tetapi bila mana air itu dah jadi, kita dah ambil dah tadi, kita guna dia untuk wudu. Pasal wudu tadi itu adalah perkara apa tu, ialah perkara ibadah lah. Dia dalam nak mayat. Maka dalam nak ambil wudu tu kita baca bismillah. Jadi hal tu disebut haram. Hal itu pada pasal air yang kita nak guna itu adalah bukan milik kita. Baik. Seperti mengambil wudu dengan air yang dirampas. Demikian lagi keluar dengan kata makruh zati, itu makruh al-ridi, seperti makan bawang mentah. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu sunat dimulai dengan bismillah. Jadi hak ambil air tadi haram lah. Haram mana hak zati? Curi tu bismillah. Ya Allah, apa bismillah? Oh, payah orang tak tahu curi. Contoh. Bismillah tu dosa pasal curi. Haram. Tapi dah ambil air itu nak digunakan untuk wudu. Jadi sunat memulai dengan. Dia sunat tu pasal nak ambil wudu tu, mula wudu walaupun guna air mana pun itu. Sama juga bawang tadi, seperti bawang merah, makan bawang mentah. Pasal keadaan bawang mentah tadi ni, Allahumma Muhammad, bukan pada keadaan diri bawang mentah tu. Kita nak makan bawang mentah, makanlah. Nak makan petai, makanlah. Nak makan habbu bawang tu. Makruh pada makan bawang mentah, kalau pohon bawang kuah adalah bila mana kita nak berhadapan dengan orang, kita nak mari sembahyang semua. Kalau kita duduk seorang-seorang makan, maka di sana tak jadi makruh. Kita nak makan dia tu tak ada jadi masalah. Makruh dia tu bukan makruh zati, bukan makruh pada bawang tu. Makruh bawang yang kata makruh pada bawang itu bau dia. Jadi dengan sebab bau tadi itu makruh, pasal mengganggu orang yang tak boleh bau. Masuklah yang lain yang bau, durian. Makruh. Tak tahu lah. Hukum. Pasal dia tak mari sebut dalam hati durian tu makruh ke makruh. Jadi hak sini kita boleh ambil kias dia kepada bawang. Pasal ada orang yang tak suka bau durian, dia tak boleh bau durian. Ada orang tak boleh bau. Ada dia bau muntah, ada. Jadi sama Allahumma Muhammad, hukum makruh tu. Sama juga arak. Biasa kita dengar kiah-kiah ni dikiahkan dengan arak. Kerana arak, hukum arak haram dia sebab mabuk. Kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haram. Setiap arak mabuk dan setiap memabukkan haram. Jadi hukum arak tadi itu haram sebab muskirin, mabuk. Jadi maka segala apa benda-benda yang baru timbul, kemudian dia baru timbul apa pun, guna dia, makan dia, minum dia jadi mabuk, maka dikiaskan hukum dia tu haram dia dengan sebab haramnya Allah itu kias. Jadi buah-buahan ni durian dulu ada. Zaman Nabi ada durian tak? Wallahu a'lam. Nabi makan durian? Wallahu a'lam. Durian ni belum kita lah kan. Kalau orang Eropah tu, dia pun tengok durian boleh tak? Ada orang putih tu dia buka durian tu, apa jenis buah ni kan? Duri nak buka orang payah. Dan kita tengok video. Lepas tu buka-buka, pening bang. Pasal dia tak pernah bau. Dan kita kalau makan, suka makan ni, okey lah, dia tak lagi makan. Dia tengok apa punya buah dengan duri ni. Nak buka orang payah betul lah. Nak buka memang buka payah. Bila buka-buka tu hak bau tu, sampai kan ada tu orang putih macam sebuah apa, macam apa, dia letak durian ni ke teruk lah. Antara buah-buahan yang apa teruk, pasal satu dah payah nak buka, yang kedua bau pula. Kita suka makan bau dia syok, orang tak suka makan.
Baik. Jadi sama jugalah bawang tadi. Hukum makan dia asal dia bukan makruh. Sebab makruh dia tu sifat aridi, hak hadir daripada sebab dia. Sebab makan dia jadi berbau, mulut berbau. Dengan sebab mulut bau menjadikan orang lain jadi hidup pening. Itu. Baik. Jadi walaupun hukum makruh pada bawang tadi itu bukan sifat pada diri bawang. Iaitu pada makruh dia sebab bau. Itu yang kata ahli. Jadi kedua-dua ni iaitu sunat mula bismillah. Nak makan bawang bismillah. Sunat. Jangan pula kata makruh. Makruh pada hadir kesan daripada makan bawang. Baik. Demikian yang tadi tu. Curi air, kemudian air guna untuk ambil wudu. Jadi masa nak ambil wudu, kita baca bismillah kan, kerana kita nak ambil bismillah. Haram pasal yang guna air curi. Ada. Hak curi tu yang haram. Hak ambil wudu tu Allah SWT Muhammad nak memulakan dengan bismillah adalah sunat juga. Baik. I'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahui olehmu bahawa sehukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Bangsa akal. Berapa akli. Hanya sungguhnya mendatang oleh musannif dengan jumlah ini kerana bertampatan maksud dengan dia dan kerana intifak dengan dia pada maksud. Maka jumlah ini muqaddimah kitab, bukan muqaddimah ilmu. Jadi jumlah yang disebutkan tadi itu adalah hadis tadi adalah disebutkan muqaddimah kepada kitab, bukan muqaddimah kepada ilmu. Baik. Maka muqaddimah ilmu baru mari pula muqaddimah itu. Hak tadi, hak awal tadi kita baca 2 kali. Iaitu muqaddimah kepada kita lah. Ya, kata-kata alwan, pengarah. Kemudian mari cerita kita sebut memulakan dengan alhamdulillah, kemudian salawat dan lain-lain yang telah kita baca sebelum ini, kemudian bismillah dan sebagainya. Ya, budaya-budaya tadi adalah muqaddimah kepada kita. Jadi baru datang seterusnya muqaddimah ilmu. Muka surat 5 dan masuk dalam muka surat 5. Tapi kita Rumi muka surat 10. Jauhi dia iman. Kita pun mimpi. Kemudian muka surat pun tak banyak, harga umur. Kita Rumi ni dia muka surat banyak, tebal, harga rumah. Harga dia jauhi Rumi 22 ringgit. Kalau jauhi 22 ringgit, 5 ringgit tak. Apa ini? Pagi. Nak naik harga. Masa saya dulu tu ada 4 ringgit dulu. Itu yang tu bukan 3 tahun lepas. Sebab di surau Kulim Berdana, dia pun nak guna kita Rumi. Pasal dia pun kata pening nak tengok dia ni. Jadi saya dulu lah. Pasal kita bila jemaah nak melalui kitab Rumi, kalau kita baca Jawi beli. Ni bukan saya nak bawa, ni pun tukar. Pasal pergi tak boleh perdana bawa yang Rumi. Jadi hak yang Jawi itu tertinggal. Jadi dulu ada Rumi pun ada, Jawi pun ada. Cuma malam ni tuan-tuan tengok Jawi, tuan-tuan lebih advance. Betul je. Saya tengok Rumi. Baik. Jadi sikit kita baca belum masuk isyar ni. Muqaddimah ilmu. Baik. Adapun muqaddimah ilmu itu iaitu mabadi, prinsip itu. Mabadi yang 10 perkara yang lagi akan datang sebelumnya. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar satu ilmu atas wajah yang akmal, yang sempurna belajar ilmu ni. Hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini, iaitu dinazam oleh setengah mereka itu dengan katanya, iaitu dinazam ni maksudnya dibuat macam syair. Ini syair kan? Iaitu syairnya, inna mabadi kulli fannin 'asharatun al-hadd wal mawdu' thumma ath-thamaratu wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Wal ismu wal istimdadu hukmu syari' masail wal ba'du bil ba'd tafa
Wa man dara jami'a hadha syarafa. Dia punya nazam dia. Syair. Bahawasanya mabadi tiap-tiap ilmu itu 10 perkara. Jadi setiap tiap-tiap ilmu itu ada prinsip dia, 10 prinsip. Nak sempurna ilmu atau kita kata ilmu itu benar, ada 10 prinsip. Jadi akan nanti datang 10 prinsip ini pada ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi kita baca dulu prinsipnya apa maksud setiap satu-satu daripada 10 prinsip itu. Pertama, al-haddu. Inna mabadi kulli fannin asyaratu. Setiap mabadi, setiap prinsip ilmu ni ada 10 perkara. Pertama, al-haddu, ada hak dia. Hak ilmu dia. Kat mana, bahagian mana. Bahagian mana ni, bahagian mana apa dia punya, kita katakan bahagian dia lah. Ruang ikut dia. Yang kedua, wal mawdu'. Di sini dia sebut tempat hantaran. Itu tajuk lah. Tajuk. Kemudian thumma thamaratu, faedah dia. Apa faedah ilmu? Kemudian wafaqhu, keempat kelebihannya. Apa kelebihan? Yang kelima wanisbatun, iaitu nisbah dia. Nisbah akan ilmu. Wal wadi', yang keenam orang yang menghantarkan dia. Orang yang menghantarkan dia. Siapa dia? Guru pengarang. Siapa yang bukan pengarang kita ni. Siapa yang Allah mempelopori ilmu. Yang kita akan belajar siapa dia, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Baik. Jadi nanti kita akan bicarakan satu persatu. Kita nak masuk syarah pokok ini lagi. Yang ketujuh, wal ilmu, dan namanya. Nama apa tu ilmu. Wal istimdad. Kemudian yang ke-8, tempat ambilnya. Tempat nak ambil ilmu. Tapi biasa tempat ambil ilmu ni tak lain, tak bukanlah Al-Quran dan hadis lah. Itu sumber lah. Wal istimdad itu adalah sumber. Itu tempat keluar ilmu, dan tempat keluarnya daripada kitab Allah dan hadis dan dalil akli. Baik, yang seterusnya hukum syar'i, hukum syarak. Yang ke-9 hukum syarak, dan yang ke-10 masalah. Apa masalah? Wal ba'du bil ba'd iktafa, dan setengah mereka itu memadai ia dengan setengahnya. Wa man dara jami'a hadha syarafa, dan barang siapa mengetahui ia akan sekalian 10 itu, nescaya menghabisi ia akan kemuliaannya. Jadi wal ba'du bil ba'd iktafa, maka sebahagian pada sebahagian itu itu memadai. Cukup mandor. Yang masuk kita tahu hak nombor 1 sampai nombor 5 kita itu. Cuma bila keseluruhan dia memandar jami'a hadha syarafa, kalau dapat tahu keseluruhannya, itu adalah satu kemuliaan, kelebihan. Pasal tahu semua. Jadi muslimin hadirin yang dirahmati Allah, itu mukadimah ilmu ni, mukadimah ilmu ni mana mukadimah bagi segala ilmu. Kalau kita belajar akidah ni bagi 10 mabadi atau prinsip. Kemudian fiqh pun sama, fiqh pun sama, ada mabadi, ada prinsip. Prinsip ilmu. Kita bukan suka-suka, bukan suka-suka lah dalam ilmu ni, bukan perkara yang boleh diada-ada, direka-reka. Tak boleh reka ni sekian. Ya, apalagi dalam ilmu syariat, dalam ilmu agama. Bila bagi reka-reka itu jadi ajaran-ajaran sesat. Reka dalam ilmu agama yang disebut sebagai reka lah. Tapi janganlah pula dalam perkara 20 sifat ni, 20 sifat, banyak sifat wajib bagi Allah 20 tu. Jangan pula kata Allah Sayyidina Muhammad ia adalah perkara yang reka. Pasal ia diambil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma disebutkan dia sebagai satu disiplin.
Kerana kalau kata 20 sifat wajib bagi Allah itu tidak betul, ya. Adakah boleh kita nak menafikan? Boleh tak menafikan 20 tadi? 20, nanti kita satu-satu. Yang pertama wujud, kan? Boleh tak kita nak nafikan nafi wujud Allah? Mana boleh? Bila nafi wujudnya Tuhan, itu mari ateis, kan? Mulhid, tak ada agama, nafi wujud Tuhan. Jadi segala yang kata mabadi, prinsip dan juga disiplin ilmu ni, hanya disiplin dia, disiplin ilmu. Bila cukup ke 10 ni, maka disiplin ilmu itu benar. Jangan pula kata zaman Nabi tak ada 20 sifat. Sifat wajib bagi Allah ni hak dinyatakan 20 ni tak ada, Nabi tak sebut pun sifat 20 ni. Kita pun pergi betul juga. Sifat 20 ni Allah Sayyidina Muhammad dituarkan. Wah, semua ada lah kau. Cuma tidak dinamakan. Nama ni nama ya. 20 sifat 20 bagi nama. Keseluruhan 20 sifat itu memang wajib bagi Allah, wajib wujud. Wajib wujud, wajib Allah bagi Allah wujud. Maka segala sifat yang keterlaluan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak secara yang jelas. Cuma hari ini manusia lagi pelik sehingga kamu mempertikaikan sembahyang 5 waktu pasal tak ada dalam Quran. Orang itu pun manusia tu lagi. Kita berkata tak ada sembahyang 5 waktu, tak betul. Sembahyang ni bukan 5 waktu. Pasal tersebut dalam Quran. Memang tersebut dalam Quran tu 5 waktu. Tapi disebut ataupun diperincikan melalui hadis Nabi. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, masjid syahadah. Jadi kita tangguh di situ, kita akan sambung setiap huraian bagi 10 mabadi ilmu ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi